Saya mempersilakan Yang Berhormat keluar. Yang Berhormat Datuk Timbalan Speaker, terima kasih kerana memberikan saya peluang untuk berbahas dalam sesi perbahasan Rang Undang-Undang Akta Perlembagaan Pindaan 2024 yang ditunggu-tunggu segenap lapisan masyarakat di luar sana selepas bacaan pertama untuk Rang Undang-Undang ini dibuat pada 25 Mac 2024 tahun ini. Sesungguhnya, pindaan terhadap Perlembagaan Persekutuan memerlukan majoriti 2/3 ahli Dewan Rakyat atau 148 kerusi dan ia membuktikan betapa bahagian 3 Perlembagaan Persekutuan berhubung kewarganegaraan adalah amat penting bagi menjamin kedaulatan sesebuah negara. Pindaan ini menyaksikan pindaan terhadap perkara 18, 19, 23 dan 26 serta jadual pertama dan kedua ini yang telah dibawa libat urus di peringkat jawatan kuasa pilihan khas dengan 3 jawatan kuasa iaitu JKPK Wanita Kanak-Kanak dan Pembangunan Masyarakat, JKPK Keselamatan dan JKPK Hak Asasi Manusia, Pilihan Raya dan Reformasi Institusi telah meneliti RUU ini dengan 18 ahli jawatan kuasa telah bersetuju dengan rang undang-undang ini. Malah Majlis Raja-Raja juga telah memberikan perkenan untuk rang undang-undang ini dibahaskan di Dewan Yang Mulia ini. Datuk Timbalan Speaker menyedari bahawa usaha keras yang dilakukan Yang Berhormat Menteri Dalam Negeri bagi memastikan setiap permohonan bagi mendapatkan kewarganegaraan dilakukan mengikut prosedur undang-undang yang ditetapkan. Saya ingin mengucapkan terima kasih tidak terhingga daripada individu-individu yang telah berjaya mendapatkan taraf warga negara Malaysia melalui proses yang ditetapkan Jabatan Pendaftaran Negara dan Kementerian Dalam Negeri. Syabas kepada Yang Berhormat Menteri Dalam Negeri kerana beliau benar-benar membuktikan keseriusan ataupun walk the talk dengan izin dalam menyelesaikan masalah permohonan kewarganegaraan ini. Untuk makluman Datuk Timbalan Speaker dan juga ahli-ahli Yang Berhormat, antara kesemua bukan aduan tapi permohonan yang diajukan kepada pejabat saya, lebih 80% permohonan mendapatkan taraf warga negara yang diperoleh oleh pejabat saya dan dihantar kepada JPN dan KDN telah berjaya diselesaikan. Dan ini sebenarnya adalah janji Yang Berhormat Menteri untuk menyelesaikan masalah ini sebelum rang undang-undang ini dibentangkan. Jadi saya ingin ucapkan sekali lagi terima kasih kepada Yang Berhormat Menteri Dalam Negeri. Namun saya ingin memohon Yang Berhormat Menteri memberikan penjelasan berhubung bilangan permohonan mendapatkan taraf warganegaraan daripada individu yang memegang taraf pemaus tautin tetap atau kad pengenalan merah dan pemaus tautin sementara atau kad pengenalan berwarna hijau yang memohon kerakyatan Malaysia dalam tempoh 5 tahun ini. Dan berapa peratus kelulusan diberikan dan juga peratus gagal mendapatkan kerakyatan. Datuk Timbalan Speaker, dalam keterujaan ramai pihak sekiranya pindaan RUU ini diluluskan, saya memohon kepada KDN supaya memastikan dan menyelesaikan sebanyak mungkin atau semua permohonan kewarganegaraan kes individu yang lahir di Malaysia tetapi mempunyai taraf PR kerana mereka ini tidak memegang kewarganegaraan lain dan hanya tahu Malaysia ini sajalah sebagai negara mereka. Ini kerana melalui pindaan RUU ini amat jelas bahawa anak-anak daripada individu, kedua-dua individu yang memegang taraf PR tidak lagi mendapatkan kewarganegaraan secara automatik ataupun kewarganegaraan melalui kuat kuasa undang-undang. Walaupun ibu bapa mereka yang memegang taraf PR lahir di Malaysia dan tidak memegang kewarganegaraan lain. Bagi saya perlu ada satu penyelesaian yang konkret dan tuntas. Dalam hal ini, dalam kita memberikan kerakyatan melalui kuat kuasa undang-undang dalam pindaan RUU ini. Keadilan juga perlu diberikan kepada individu-individu dalam golongan ini dan ia bertepatan dengan prinsip madani iaitu sendiri prinsip ihsan yang menjadi slogan kerajaan madani di bawah pimpinan Yang Amat Berhormat Dato' Seri Anwar Ibrahim. Ini kerana jika isu ini tidak dapat diselesaikan, kerajaan akan dilihat gagal
memberikan keadilan kepada golongan ini yang tidak mempunyai taraf kerakyatan negara lain dan mengakibatkan mereka menjadi stateless citizen dengan izin dalam satu-satunya negara yang mereka kenal dan lahir di dalamnya. Sehubungan itu, saya meminta jasa baik Yang Berhormat Menteri Dalam Negeri di dalam Dewan Yang Mulia ini supaya memberikan keutamaan kepada kes-kes ini supaya mereka mendapat taraf warga negara yang diimpikan selepas lahir di negara ini. Poin terakhir, Datuk Timbalan Speaker, saya juga ingin sentuh isu kepada dengan izin foreign spouse. Pujian perlu diberikan kepada Yang Berhormat Menteri dan KDN membabitkan fasa 2 yang bertujuan meminda fasa kurungan 1/15 Perlembagaan Persekutuan ini yang mengenakan syarat tambahan untuk isteri asing yang bersuamikan warga negara mempunyai pengetahuan yang mencukupi dalam bahasa Melayu. Kerana ini dapat memastikan mereka yang memohon secara pendaftaran ini dapat sekurang-kurangnya berkomunikasi dengan masyarakat setempat. Selain itu, syarat ini juga dapat mengelakkan sangkaan prejudis kepada isteri asing yang mendapat taraf warga negara ini dengan berbagai tumahan jahat ke atas mereka. Pada masa yang sama, Yang Berhormat Datuk Timbalan Speaker, saya amat berharap KDN mempunyai sumber tenaga yang mencukupi di bawah fasa 5 RU ini yang memasukkan fasa baharu kurungan 1A ke dalam perkara 18 Perlembagaan Persekutuan yang menghendaki mana-mana individu yang berumur 18 tahun dan memohon warga negara perlu mengangkat sumpah dalam masa 48 bulan selepas mencapai umur 18 tahun. Jika tidak, individu itu akan terhenti menjadi warga negara. Saya tidak mahu mendapat aduan daripada golongan ini yang gagal menjadi warga negara disebabkan alasan KDN tidak mempunyai sumber tenaga yang mencukupi untuk memproses permohonan mereka. Dengan ini, Datuk Timbalan Speaker, saya mohon menyokong. Terima kasih.